Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Tata kelola yang baik diperlukan untuk bina keyakinan pelabur dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, negara tidak terkecuali berdepan cabaran lanskap ekonomi global yang rumit dipengaruhi dinamik geopolitik, hubungan perdagangan dan pakatan ekonomi kuasa-kuasa besar. Malaysia juga tidak terlepas daripada kesan negatif akibat perang Ukraine-Rusia serta konflik berpanjangan Palestin-Israel, termasuk peperangan yang sedang berlaku di Gaza. Sementara itu, usaha membasmi kemiskinan wajib diteruskan bagi menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Bangunan pencakar langit tidak memberi makna sekiranya rakyat terpaksa mengikat perut, mencatu makanan dan tidur berbumbung langit. Sultan Nazrin bertitah pada istiadat pembukaan rasmi tahun kedua Dewan Undangan Negeri Perak ke-15 di Ipoh. Kerangka ekonomi madani, pendekatan yang menyeluruh dan berasaskan nilai untuk menangani isu sosial ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan inisiatif madani bertujuan memperkukuh kedudukan ekonomi Malaysia pada skala global, menguruskan kerumitan lanskap global dan memastikan kebolehupayaan dan daya tahan negara melalui daya saing yang dipertingkatkan. Sementara itu, semasa ucap tama pelancaran Tun Razak Exchange sebagai pusat kewangan antarabangsa Malaysia, Perdana Menteri menyatakan pembangunan Tun Razak Exchange TRX berpotensi sebagai pusat industri hafal dan halal dan aktiviti kewangan Islam. Sasaran itu bagi memastikan ekonomi negara terus kukuh dan berdaya saing sekaligus menjadikan Malaysia sebagai pusat kewangan utama serantau. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan untuk Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi kerana mempermudahkan urusan menghantar 100 tan bantuan kemanusiaan bernilai 1.2 juta dolar Amerika daripada Malaysia kepada warga Palestin di Gaza. Ia hasil sumbangan rakyat Malaysia. Selain bantuan tahunan, Malaysia telah menyumbang tambahan 2.1 juta dolar Amerika kepada agensi bantuan untuk pelarian Palestin di Asia Barat. Dalam pada itu, delegasi 5 ahli parlimen diketuai Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin kini mengadakan lawatan khas ke Mesir sejak Rabu lalu sebagai sokongan padu Malaysia terhadap isu Palestin. Delegasi itu akan membuat lawatan ke lintasan Rafah Gaza di mana bekalan kecemasan dan bantuan kemanusiaan dari Malaysia disalurkan ke Gaza menerusi kerjasama Mesir dan UPS Ihsan. Bantuan merangkumi ubat-ubatan, peralatan perubatan, makanan dan bekalan keperluan musim sejuk. Semua negara seharusnya tidak mengiktiraf pendudukan Israel ke atas wilayah Palestin. Dasar rejim Zionis di wilayah Palestin yang diduduki telah melanggar undang-undang antarabangsa serta mencabuli hak rakyat Palestin dan perlu dihentikan serta-merta. Perkara itu ditegaskan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan ketika menyampaikan kenyataan lisan pada sesi pendengaran awam berhubung isu Palestin di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda. Lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jepun membuka peluang luas dalam memperkasa 3 bidang utama TVET, sektor halal dan pengurusan bencana. Ia juga meningkatkan hubungan dagangan dua hala berkaitan industri halal. Keberhasilan ini dicapai Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sebagai tindakan susulan selepas lawatan rasmi Perdana Menteri ke negara matahari terbit itu Disember lalu. PDRM terus memperingati jasa dan pengorbanan wira-wira negara dalam tragedi serangan Bukit Kepong 74 tahun lalu semasa sambutan Hari Polis ke-217 di Muar, Johor. Peristiwa 23 Februari 1950 itu mencerminkan pengorbanan masyarakat setempat dalam bersama menjaga kedaulatan negara. Pengorbanan wira negara harus dijadikan pembakar semangat bagi rakyat Malaysia mempertahankan tanah air daripada pengkhianat negara. 2 maut manakala 2 lagi cedera dalam kejadian letupan gas di sebuah kilang di Taman Perindustrian Puchong Utama. Penolong Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Ahmad Mukhlis Muhtar berkata, letupan pada 10.14 pagi melibatkan gas asetilena di sebuah kilang dan terdapat 4 mangsa yang terlibat. 16 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Puchong, BBP Subang serta BBP Cyberjaya ke lokasi kejadian.
Jabatan Kastam Zon Sabah berjaya membongkar sindiket peredaran dadah yang terbesar pernah direkodkan JKDM Zon Sabah bernilai hampir 7 juta ringgit dalam serbuan di Penampang. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Muhammad Nasir Rahman menyatakan 15 buah kotak parsel ditemukan yang mengandungi dadah seberat 200 kg. Berdasarkan analisis, kejayaan operasi ini dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya 2 juta orang daripada terjebak gejala penagihan dadah. Sementara itu, sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah antarabangsa tumpas selepas 6 individu termasuk dalangnya ditahan dalam 3 serbuan berasingan di 3 negeri. Pengarah di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamaruddin Mat Din berkata pihaknya turut merampas pelbagai jenis dadah seberat 83 kg yang dianggarkan bernilai 4 juta ringgit. Pihak polis turut menyita 2 kenderaan dan wang tunai bernilai RM100,000. 109 pendatang asing termasuk seorang majikan warga tempatan ditahan Jabatan Imigresen Johor. Tangkapan dibuat hasil pemeriksaan di sebuah pasaraya dan kawasan perindustrian di Skudai dan Senai. Pengarah Imigresen Negeri Baharudin Tahir berkata, semua warga asing yang ditahan didapati bekerja tanpa permit sah. 2 lagi individu ditahan disyaki terlibat kes ikat dan pukul seorang pemandu sehingga maut selepas berlaku kemalangan baru-baru ini. Ketua Polis Selangor berkata tangkapan terhadap 2 lelaki tersebut dibuat di Kajang semalam. Polis akan mengenal pasti dan menahan semua yang terlibat dalam kejadian tersebut. Bekas Setiausaha Sulit Kanan kepada bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya diperintah membela diri terhadap 8 tuduhan menerima suapan 1.77 juta ringgit berhubung tender kempen periklanan Tourism Malaysia. Tertuduh didakwa menerima suapan daripada pemilik syarikat Interbif Networks yang berhad, Ronald Selo Kong Seng melalui Roslan Lahada. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur menetapkan 17 April ini bagi prosiding bela diri. 4 keluarga tinggal selai sepinggang apabila kediaman mereka musnah dalam kebakaran di Taman Bunga Cengkeh, Padang Besar malam tadi. Menurut pengarah JPPM Negeri, 3 buah jentera dan 18 sukarelawan bomba dikerah ke tempat kejadian bagi membantu memadam kebakaran. Tiada mangsa yang cedera dan pihak forensik sedang mengenal pasti punca sebenar kebakaran berlaku. Cuaca panas yang melanda utara tanah air menyebabkan peningkatan kes kebakaran terbuka melibatkan ladang pertanian. Pengarah JPPM Perlis menyatakan bagi meminimalkan kes pembakaran terbuka, petani perlu merujuk Jabatan Pertanian tentang pengurusan jerami padi. Pada Januari 2024, JPPM Perlis merekodkan 45 kes kebakaran terbuka namun melonjak kepada 135 kes menjelang pertengahan Februari lalu. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 yang diterima hari ini nyata memberi kelegaan buat semua penjawat awam. Rata-rata menyatakan bantuan tersebut dapat membantu menguruskan perbelanjaan harian termasuk persediaan persiapan persekolahan anak-anak. Isu penurunan ringgit tidak diambil ringan oleh kerajaan. Malah langkah berterusan dilakukan bagi menangani seiring usaha memastikan angka pelaburan Malaysia kekal utuh. Tegas Perdana Menteri, semua pihak juga diminta tidak membandingkan perkembangan semasa dengan keadaan pada 1998 yang tidak hanya menyaksikan penyusutan nilai ringgit tetapi turut terjejas dari segi pelaburan dan inflasi. Ketika ini, Bank Negara telah dipertanggungjawabkan untuk memantau ringgit secara rapi. Sistem pangkalan data utama padu selamat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil sekali lagi membuat penegasan susulan ada dakwaan sistem berkenaan digodam. Menurut beliau, sistem padu tidak alami apa-apa masalah kebocoran data. Mulai bulan depan, 35,000 pemandu teksi dan 18,000 pemandu bas sekolah bakal menikmati caruman perkeso. Ia akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Menurut Menteri Pengangkutan, 90% akan dibiayai menerusi peruntukan Kementerian Keuangan melalui perkeso, manakala 10% lagi akan ditanggung oleh Kementerian Pengangkutan. Pelabuhan Klang mengendalikan jumlah kontena tertinggi dalam sejarah iaitu 14.06 juta unit pada tahun lepas. Manakala bagi Pelabuhan Tanjung Pelepas telah memproses 10.48 juta unit pada 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan prestasi cemerlang sektor maritim selain menyumbang kepada ekonomi negara.
Rumah ibadat sebagai pusat pembangkit kelestarian alam. Ia bertujuan menjadikan rumah ibadat sebagai premis contoh bagi amalan kecekapan tenaga, air dan lestari. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam sasar laksana 25 program rumah ibadat hijau seluruh negara pada setiap tahun. Setakat ini terdapat 12 program rumah ibadat hijau di seluruh negara dan 58 lagi masih dalam status permohonan. Semua syarikat konsesi lebuh raya termasuk PLAS Malaysia Berhad PLAS disaran mempunyai satu sistem pemberitahuan yang lebih berkesan sekiranya mengaktifkan Smart Lane sewaktu kesesakan lalu lintas berlaku. Timbalan Menteri Kerja Raya menyatakan ia penting bagi mengelakkan pengguna jalan raya keliru mengenai waktu sebenar laluan kecemasan tersebut dibuka. Sehingga kini sebanyak 14 Smart Lane diaktifkan di seluruh negara khususnya pada musim perayaan. Peruntukan lebih RM5 juta diluluskan Kementerian Kesihatan untuk menambah baik prasarana dan kemudahan kesihatan di Labuan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Timbalan Menteri Kesihatan berkata sebanyak 39 projek sedang dan akan dibangunkan termasuk Dewan Serbaguna Jabatan Kesihatan Labuan. 6 projek pembangunan bernilai RM2 juta dan 6 projek program kejuruteraan bernilai lebih RM2 juta bakal dibangunkan. Kolaborasi antara institusi pengajian tinggi IPT dan pihak industri amat penting dalam membentuk ekosistem ekonomi yang lebih dinamik, komprehensif dan memenuhi kehendak pasaran semasa. Menyedari perkara itu, Kolej Komuniti Padang Terap KKPT di Kuala Nerang, Kedah menjalin kerjasama strategik dengan syarikat pengeluar gula utama Central Sugar Refinery CSR. Melalui kerjasama ini, staf dan pelajar KKPT dapat didedahkan kepada teknologi terkini, pengetahuan dan pelbagai kemahiran yang tidak ternilai daripada industri. Amaran pemindahan baru dikeluarkan hari ini susulan kebakaran hutan di Victoria, Australia yang menyebabkan kemusnahan harta benda dan membunuh ternakan. Semalam lebih 2,000 penduduk telah meninggalkan kediaman untuk menyelamatkan diri selepas perintah pemindahan kecemasan dikeluarkan. Lebih 1,000 anggota bomba dikerah untuk operasi memadamkan kebakaran daripada merebak akibat angin kencang. Sekurang-kurangnya 4 maut, 14 cedera dan 20 individu hilang dalam kebakaran bangunan bertingkat di Valencia, Timur Sepanyol. Sekurang-kurangnya 13 orang termasuk 6 anggota bomba cedera dalam kebakaran yang berlaku di tingkat 4 bangunan 14 tingkat di Valencia. Kebakaran ini disifatkan sebagai yang terbesar dalam sejarah Valencia. Sekurang-kurangnya 9 orang cedera dalam satu kemalangan melibatkan lebih 100 buah kenderaan yang bertembung di Bandar Suzhou, Timur China. 3 mangsa yang cedera terpaksa dihantar ke hospital, manakala 6 yang lain hanya mengalami cedera ringan. Punca kemalangan masih dalam siasatan, namun ia disyaki akibat permukaan jalan berais dan licin. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin, Pasir Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Salam Malaysia Madani.